وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وذخرنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آمين. الله أكبر 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 لله الحمد. Yang saya muliakan kursi serangkap imam dan Bilal barisan tuan kuasa, tuan puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini pada hari yang bersejarah ini, iaitu hari raya yang pertama malam hari raya Idul Adha, dapat kita bersama-sama mengeratkan lagi persaudaraan kita dengan kita dapat nikmat yang sangat hebat, iaitu dapat berbuka puasa bersama-sama. Dan kalau fikirkan, ini buka puasa yang pertama lah untuk tahun ni kira buka puasa itu dah tak berasa langsung dah. Jadi ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan mudah-mudahan bila adanya penganjuran majlis-majlis yang seperti ini, ia menjadi salah satu peluang untuk kita mengeratkan lagi hubungan kita, dan seterusnya dapat kita berpeluang untuk kita menambah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyediakan jawapan dan sebagainya. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak-banyak yang sediakan makanan. Sebab yang datang ni tak buat apa datang makan itu. Jadi saya mohon maaf, semoga Allah Ta'ala berilah makan kepada siapa yang beri kami makan, dan begitulah juga semoga Allah Ta'ala beri minum kepada orang yang beri kami minum. Ini antara doa yang Nabi SAW ajar. Allahumma at'imna man at'amana wa asqina man saqana. Ya Allah, berikanlah makan kepada siapa yang beri kami makan. Orang dah belanja, doakanlah nak balas balik, tak mampu tak buat apa. Dan berikanlah dia minum, berikanlah minuman kepada orang yang beri kami minum. Baik. Jadi pada kesempatan ini yang kita nak sebutkan adalah berkenaan dengan ibadah kurban. Jadi kita harap juga dalam sesi ini kita ada dialog dua hala. Bukan saya saja beri, kerana kita tidak pergi kepada tajuk 100%. Kita lihat beberapa perkara yang penting yang selalu menjadi value dalam masyarakat. Baik. Jadi berkenaan tentang kurban ini, dia adalah sebagai satu amalan yang amat-amat digalakkan. Bagi siapa yang mampu, buatlah. Saya ingatkan diri saya, dia bukan amalan yang seumur hidup sekali, dan sekurang-kurang yang paling kurang biarlah seumur hidup sekali. Tetapi dia amalan yang berkali-kali setiap tahun. Kalau dia mampu, dia buatlah. Kalau dia tak mampu, itu masalah yang lain. Tapi hukumnya amat-amat digalakkan. Sunnah yang akad, yang akadah ini yang dituntut untuk kita melaksanakannya. Dan hikmah kenapa yang kita buat korban, hikmah ni, ibadah-ibadah ni perintah daripada Allah. Tapi hikmah kita boleh fikir, apa baiknya buat benda ni. Semestinya Allah SWT mensyariatkan sesuatu perkara yang mesti baik. Dan bila kita sebutkan ibadah korban ini, dia adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.
Nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan kita mengeluarkan duit kita untuk kita berikan sebahagiannya kepada orang yang lain, sama ada sebagai satu sedekah dan hadiah. Dan mudah-mudahan juga ia menjadi kafarah, perkara yang menggugurkan dosa kita. Ini hikmah daripada ibadah korban. Kita banyak dosa, dan antara kelebihan orang yang melakukan korban, dia hapuskan dosa-dosa kecilnya. Ini untung kalau kita melaksanakan korban. Dapat kita menjamu orang yang tidak berada, untuk dia mendapat makan daging juga. Ini hikmah. Dan hukum kita dah sebutkan, sunat muakkadah pada pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan manakala pada mazhab yang lain, antaranya pada pandangan yang masuk dalam mazhab Maliki, disebutkan makruh meninggalkan kalau mampu. Makruh. Dan manakala kalau orang yang berniat, yang bernazar, maka wajib dia dilakukan. Baik. Kalau orang yang korban, jenis-jenis korban ni, dia ada korban sunat dan ada korban wajib. Korban wajib ni dipanggil korban nazar. Korban nazar, dia bernazar. Nazar ni mesti lafaz. Kalau baru dalam hati je belum nazar lagi. Dia berangan lah, kalau tahun ni aku korban bagus ni. Dia kata bagus kalau aku berkorban tahun ni. Tapi kalau dia dah lafazkan, tahun ini wajib atas aku untuk melaksanakan korban, maka wajib pada dia. Ataupun dia pergi pada binatang dia sendiri, jangan binatang orang. Jangan jumpa kat lembu orang, inilah lembu korban aku tahun ni. Jangan itu takut tuan lembu tu korbankan dia pula. Itu jangan. Jadi kalau kata dia bernazar, dia ada beza hukumnya dengan yang wajib. Kerana pada daging lembu yang nazar, orang yang bernazar itu dan tanggungannya tidak boleh makan. Dan kalau makan, hendaklah diganti, hendaklah digantikan dengan yang lain. Dan begitulah juga bila kita sebutkan daging korban, saya pergi betulnya pada penting. Boleh saya dapat mesej daripada Fatwa Selangor. Dia kata haram berikan, tidak harus artinya haram berikan daging korban kepada yang bukan Islam. Tapi memang pandangan Imam Syafi'i tak boleh bagi pada pemberian daging korban, tak boleh pada mazhab Syafi'i. Tapi pada pandangan yang lain ada yang membolehkan. Jadi siapa yang memang dia ni memang berpegang tak boleh bagi, maka jangan bagilah. Kalau buat kenduri jangan jemput. Faham tak? Ada orang dia jemput. Saya orang tu beratur kat buffet nak ambil, dia larang. Jangan makan ini lu tak boleh makan. Ni sembahyang punya. Lu pun ada sembahyang makan daging. Betul tak? Kalau kata kita tak setuju, kita berpegang dengan pandangan tak boleh dia makan, kerana daging itu ibadah pada sisi orang Islam, maka jangan kita jemput dan jangan kita bagilah. Tapi pada pandangan yang luas, dia jemput, dia bagilah makan. Jadi ini adalah berbeza pandangan. Kerana ada orang yang buat korban dekat tempat orang asli. Orang asli ni banyak yang kafir daripada Islam. Banyak yang bukan Islam ni. Jadi bila banyak yang bukan Islam, sebagai contoh, saya pernah pergi sekali ni di Melaka ni, yang Islam 8 keluarga ke 8 orang. Daripada yang beratur meramai tu 90 lebih.
Tapi dia bagi kan atas dasar dakwah. Ambil pandangan yang boleh atas dasar dia orang ni bila buat macam tu adalah ceramah sikit. Ramailah dia bukan kisah pun kan. Tapi kita usaha saja mendekatkan diri mereka kepada Islam. Baik. Dan apa berkenaan tentang kulit, lemak, daging, susu atau kalau ada kaki, kepala, bulu-bulu pada binatang korban itu haram dijual. Haram dijual sama ada korban wajib, korban sunat, tak boleh. Dia ambil lah apa dia buat jual tanduk, jual apa, tak boleh. Yang boleh bagi pada orang boleh. Siapa yang boleh bagikan pada orang yang korban tu, itu hak dia. Tapi kalau dia dah serah pada jawatan kuasa lah. Dia kata ni jawatan kuasa uruskanlah macam mana. Jadi jangan ada tahun-tahun mana ke, tahun ni ke tahun akan datang, tahun-tahun sudah yang jenis kelipit. Tengok ekor tak ada, kepala sepatutnya sembelih 13 ekor, tinggal 3 je, 10 kepala tak ada. Dia sambung balik jalan. Nak minta. Ingat kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama untuk dia. Jadi jangan ambil. Nak minta, salah tak minta? Tak salah. Jawatan kuasa kata siapa yang diberikan kuasa. Ada orang yang diminta tu pada tuan dia. Ada satu tempat tu setiap lembu ada ketua dia. Ketua lembu 1, ketua lembu 2. Semua tak mengaku. Siapa ketua lembu 1? Bukan. Ada macam-macam sistem ada. Saya pernah jadi ketua lembu. Mana? Ketua lembu apa? Tak. Tak, kadang-kadang ketua lembu ni orang yang petugas akan rujuk pada dia. Pernah satu ketika tu tak puas hati di kalangan ahli persatuan lembu nombor berapa. Dia suruh timbang balik. Dia kata takkanlah orang yang berkorban ni kan dia dapat 1/3. 1/3 bagi 7. Time tu tak sampai 3 kilo, 2 kilo lebih seorang dapat. Dia tak puas hati, suruh timbang balik. Nak macam mana? Itu yang baju je ketua lembu ni. Jangan jadi ketua lembu, jadi ketua orang. Baik. Tapi nak ceritakan minta. Nak ekor minta. Ketua lembu 1, ketua lembu 1 boleh tak saya nak ekor? Mengidam bini saya nak ekor. Sejak PKP ni tak ada jumpa ekor. Inilah kali pertama lepas PKP. Contoh, minta. Jangan ambil setnya bawa balik. Masuk dalam plastik, masuk dalam seluar, masuk dalam poket. Tengok nak balik terkeluar je. Ingat dah tumbuh ekor. Dia masukkan dalam seluar. Teruk sangat perangai. Baik. Jadi ingat tak boleh jual. Okey, ni saya nak sebutkan juga. Upah-upah ni, daging-daging ni dibagi kan. Petugas-petugas akan dapat. Akan dapat tu tak tahu dapat tau. Biasa dapat. Kalau tak dapat macam mana? Baliklah kan. Takkan menangis kat tangga macam pula. Maksudnya hadiah ni, upah ni benda yang dah ditetapkan. Setiap petugas akan dapat 1. Kalau tak dapat tak boleh lah sebab upah. Tapi ada pun hadiah tu pulang lah. Nak bagi 1 kilo boleh, nak bagi 1/2 kilo boleh, nak bagi banyak-banyak kilo. Ni nak hadiah ke orang tu pulang. Kepada orang yang bertugas lebih daripada orang yang tak datang, tak ada masalah. Kalau memang orang tu yang nak beri, bukan ditetapkan sebelum daripada orang tu buat kerja. Bagilah. Tapi biasalah kadang bertugas dulu, kalau tahun-tahun sudah, bertugas lagi ramai daripada penerima. Apalah nak buat kan. Memang ada lah yang tak dapat. Jangan bimbang. Kita yang buat kerja ni Allah Ta'ala tahu niat kita, ikhlas kita, dia akan bayar tu, gajarkan kita. Jadi pergi tu saya semua dengan hati yang ikhlas. Ingatkanlah. Tapi itulah kadang orang sembelih dia tanya, berapa ni satu sembelih ni? Seekor berapa terpulang dah lagi banyak lagi bagus itulah kalau jawapan saya lah Bagaimana kita tahu mungkin ada veterina dia adalah dia punya tapi kalau kata tak minta pun kadang ada orang ulu kan. Dekat rumah baru kita buka yang buka waktu tu. Takut tak jadi sembelih pula.
Baik. Itu dari sudut upah. Dan saya nak sebutkan juga berkenaan tentang orang yang korban itu, yang paling afdal dia makan sedikit daripada daging tu. Nanti kita pergi pada pembahagian. Yang paling afdal makan sikit. Maksudnya kalau dia ambil bahagian, kalau boleh ambil 3 kilo, dia punya 3 kilo, dia ambil sekilo je. Okey tak? Jadi semuanya dia bagi pada orang. Itu paling bagus. Dan tak sah korban kalau tak bagi orang langsung. Dia sembelih, semua masuk peti ais dia. Walaupun dia buat pada hari Raya Aidul Adha sampai hari Tasyrik tu, dia buat. Tak ada pada dia tu nilai korban. Kerana tak beri. Hikmah daripada korban nak bagi orang susah. Orang susah dia dapat yang dapat bahagian. Baik. Tak boleh kalau tak bagi langsung. Okey, jadi pembagian daging kurban ni pada sisi pandangan mazhab Syafi'i, dia berikan satu pandangan 1/3 untuk tuan yang korban, 1/3 pada fakir miskin, 1/3 untuk hadiah. Tapi apakah perkara ini memang mesti mesti 1/3? Kan kita sebut tadi yang paling afdal paling sikit. Dia bukan ambil 1/3, dia ambil 1/10, lagi kecil. Tak ada masalah. Kerana aku nak lebihkan, bagi yang lebih-lebih tu kepada fakir miskin. Ada orang dia ambil juga 1/3 tu, tapi bukan dia ambil semua. Dia korban seko 1/3 tu untuk ahli keluarga dia yang terdekat, untuk anak buah, adik-beradik. Jadi 1/3 tu untuk kawan-kawan, rakan sekerja, rakan pejabat, rakan yang tak pernah jadi rakan lagi, jadi yang selebihnya nak bagi fakir miskin. Dan bila sebutkan fakir miskin ni, kalau 1/3 lah fakir miskin ni satu tempat ramai ke fakir miskin? Selalunya memang dia orang akan dapat lebih lah kalau ikut kiraan ini. Yelah, kalau katalah orang yang kaya, orang biasa, sederhana ada 100 orang, bagi miskin ada 10 orang, 1/3 bagi 10, dengan 1/3 bagi 100. Banyaklah 1/3 bagi 10. Jadi dapat banyak lah, jangan dengki dengan dia. Time tu lah kita nak jadi miskin lah. Lebih sedapnya jadi miskin. Kita menterara daging, kejap-kejap kenduri makan daging. Ada, belum raya lagi dah makan. Ada orang belanja kan? Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang susah tu memang dia tak makan. Lauk mahal hari ni. Betul tak? Berapa daging lembu? RM30. Sini RM34. Masya Allah. Ingatkan RM5,000 lah. Nasib baik tak RM25. RM34. Masya Allah. Saya dengar RM32 je. Bayangkan RM32. Wish, payah nak makan. Yang murah telur. Telur sebiji berapa? 35 sen. 2 biji baru 70 sen. Makan 2 biji, tak cukup sebiji makan. Tiap hari muka pun kemur macam telur. Tapi orang susah memang dia tak makan, tak berasa macam kita. Jadi biar dia dapat lebih. Jadi kalau pada zaman dahulu, orang yang dapat lebih ni dia akan buat apa? Dulu tak ada peti sejuk kan? Tapi sekarang ni jangan kata dia kata miskin rumah ada peti sejuk. Peti sejuk ni bukan hukum miskin kaya. Kan tak? Pendapatan tu, kalau pendapatan dia RM900 dengan pertanggungan dia ramai, adalah peti air buruk, kita tak boleh kata dia kaya. Ukuran kemiskinan itu kena dibetulkan. Macam di India dikatakan bahawa orang yang miskin tu apa? Orang yang tak mampu makan capati 2 kali sehari. Kalau kata kayu ukur tu letak kat Malaysia, tak ada orang miskin. Kadang ada orang pergi, contohlah pergi bersamamu, tengok dalam bersamamu ada kereta. Ada kereta. Ya, bukan kereta Mercedes. Kereta hari ni berapa ribu ya. Dan keperluan hari ni betul. Kalau sakit pening ke malam-malam nak pergi, ada juga nak diusahakan. Baik. Jadi kalau dia dapat, kalau orang zaman dulu dia salai benda tu Maksudnya dia apa? Dia keringkan, dia jerukkan.
Boleh tahan lama nanti makan. Begitulah dekat Afrika dan sebagainya. Itu cara dia. Afrika lembu-lembu banyak, tapi fulus nak beli tak banyak. Lembu memang banyak, tapi duit nak beli payah. Jadi itulah, diorang sampai macam tu. Daging tu ambil sikit makan. Yang kering tu dikeringkan. Baik, jadi orang yang yang paling afdal ialah bersedekah semuanya sekali, kecuali kita ambil beberapa daging tadi. Kerana Nabi SAW telah menunjukkan demikian, ambil berkat daripada daging korban itu. Ambil beberapa ketul saja. Baik. Dan individu yang dituntut melakukan ibadah korban. Siapa yang perlu buat ibadah korban? Yang pertamanya seorang Islam dan yang masih hidup. Pada sisi mazhab Syafi'i, tidak boleh dilakukan jika orang yang meninggal kecuali ditinggalkan wasiat. Ada juga soalan ni tiap-tiap tahun ada kan? Orang yang meninggal nak masuk boleh tak? Saya tak tahu kat sini macam mana. Ada orang yang tak boleh, tak nak masuk arwah. Ada satu tempat tu tuan-tuan, dia telefon, "Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, boleh tak nak buatkan akikah untuk arwah ayah dia?" Saya kata, apa dia? Nak buat akikah untuk arwah ayah dia. Lama sangat tu bang, saya kata. Sepatutnya ayah akikahkan awak. Macam mana awak boleh akikahkan ayah awak? Tu kita beri penerangan lah, akikah ni setakat umur balik saja. Adalah tanda syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, kurniakan anak dan alhamdulillah besar dia. Itu tanda kita syukur, kita sembelih lah kan, bagi jamu orang makan. Tapi tak apalah orang nak buat. Cuma kalau dia nak sembelih, nak sedekah, tak ada masalah, bila-bila masa boleh. Tapi bila sebut tentang korban ini, dia adalah perkara yang khusus. Jadi orang yang hidup dia buatlah. Orang yang meninggal kalau tak ada wasiat tak perlu buat. Lepas tu seorang yang merdeka, kalau dia hamba, sekarang ni tak ada hamba lah, tapi kalau ada hamba tak dituntut untuk dia buat. Dan orang yang cukup, yang baligh dan sempurna akal. Kalau orang tu tak baligh, budak-budak, maka tidaklah dia ni dituntut untuk melakukan ibadah korban. Tapi dah nama atuk buat, atuk yang buat kan, dia nak masuk nama cucu dia, dia pulang lah. Tentang akikah dan untuk korban. Mungkin kita dahulu, mungkin bapak kita tak ada buat akikah. Yelah, bapak dulu mungkin nasi agama, mungkin tak. Betul. Ni kan. Jadi adakah boleh, kalau contohnya kalau kita buat korban untuk diri kita, adakah terangkat yang mana akikah tu tak buat tapi korban tu buat? Baik jadi balik pada soalan tadi, tempoh masanya yang kita sebutkan tadi adalah pada sampai umur tu balik. Cuma yang setahu saya lah, pada keluasan pandangan yang ada, kalaulah dia tak buat lagi, sebenarnya boleh dia buatkan. Hatta pada dirinya sendiri dia nak buat kan, dia tahu dia belum, tetapi apakah yang terangkat, dia termasuklah di dalam perkara yang disebutkan sebagai perkara yang sunat. Maksudnya kalau kita tak dapat buat sekalipun, tidaklah mengapa, kerana barang itu, ibadah itu adalah ibadah sunat. Ibadah sunat untuk kita laksanakan. Kadang-kadang bukan dia tak nak buat, tapi dia kurang kemampuan barangkali pada zaman itu, maka tidaklah menjadi masalah. Kalau kata kita lah ada peluang, bila kita dah rezeki, walaupun tak nama akikah, tapi kita boleh sembelih korban, kita boleh buat kenduri jemput orang, tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala juga boleh, tidak ada masalah. Dan yang seterusnya, bila sebut raya korban ini, mestilah orang yang ada belanja lah lepas tu. Tak nak orang terlalu fakir. Cuma pada hari ni ada satu isu berkenaan tentang lembu yang diberikan oleh pemerintah. Ada?
lembu-lembu yang dihadiahkan oleh pemerintah, oleh YB. Jadi apa yang mereka buat pada kali ini, disuruh mencari penama, kan? Dia cari penama untuk diletakkan, dan dicarikan nama-nama asnaf. Dan ada orang cakap saya, asnaf ni dia tak perlu pun korban, sebab dia menerima korban tu. Jadi wallahu alam, barangkali pada pandangan sebahagian daripada mereka itu menyatakan mudah-mudahan bila dah diletakkan nama-nama penama korban tu adalah pahala pada sisi asnaf tadi. Dan daging tu akan dapat pada dia, pada bahagian dia lah dia bagikan. Tapi boleh juga kalau tak diletakkan nama-nama yang dipanggilkan korban yang umum, seperti mana Nabi SAW lakukan. Baik. Macam mana boleh? Okey. Ada mic yang baru, lebih sedap pun banyak. Ada yang baik-baik tu jangan simpan. Solat. Okey. Minta maaf Abang Muhtar. Banyak bising kan, minggu depan tak ada pula kan. Okey. Di mana kita tadi? Berkenaan tentang perkara yang sunat. Kita sebutkan tadi asnaf tadi kan. Sepatutnya dia tak adalah. Dia kalau duit dia sendiri, dia tak mampu korban, tapi disebabkan pemerintah kan, YB dia bagi. Tu yang bagi tu bukan duit dia. Sebab saya memang kalau tiap bagi tu masjid daerah dia dapat juga. Dan kita lembu yang dia bagi tu selalunya kita buatkan orang asli. Jadi tahun ni tak pergi. Tahun ni tak pergi orang asli, sebab dah ada orang yang pergi, kita bagi pada asnaf juga lah menahikan mereka. Baik. Jadi bila sebutkan berkenaan tentang tadi orang yang asnaf tadi, dia sepatutnya dia tak perlulah berkorban sebab dia pun memang tak mampu. Bila kita nak cari nama-nama ni, dia orang pun takut. Dia kata berapa bayar ni? Tak ada bayar. Tak ada bayar. Lembu ni adalah lembu pemerintah bagi. Baik. Jadi masukkanlah nama mereka, mudah-mudahan ialah dengan izin Allah Ta'ala sampailah pahala untuk mereka. Jadi kalau kita sebutkan asas pada ibadah korban tu, mestilah orang itu dia dengan dananya sendiri. Tapi tidak salah juga pada orang yang contoh kalau orang pergi haji kan, dia tak ada duit tapi ada orang tanya dia pergi haji. Padahal haji itu adalah pada orang yang mampu. Tapi mampu tu banyak kriteria dia. Kalau ada orang bagi, aku dah berapa tiap-tiap tahun dah aku pergi haji, ni aku nak bagi siapa yang orang lain yang tak pergi haji, nak pergi haji pula, aku bayar kan. Apa masalah dia? Pergilah kita. Sah haji kita. Tak ada apa masalah. Okay? Baik. Dan yang seterusnya, lembu yang kita nak korban itu, kawan saya sebutkan orang yang nak korban ni selalu ni dia akan tanya harga dulu kan. Lembu berapa harga dia? Kat sini orang yang biasa jual lembu ni yang besar-besar, dia akan sebut kat sini banyak macam harga dia. Ada yang 8,000, 9,000, 10,000. Ada. Dia kata ada tak yang cukup-cukup makan dia lah. Cukup-cukup makan. Nah yang cukup-cukup makan, ada. Ada tak yang harga dalam 4,500? Ada. Dia nak yang macam tu. Kadang tapi perkara itu lebih baik daripada orang yang tak korban, kan? Cuma kalau kita ada kemampuan, carilah yang elok. Saya sendiri ikut kelompok tak tengok pun. Masuk situ pun yelah, harganya pun antara yang mampu milik lah. Kadang harga ni tak sama. Ada tempat yang 700, ada tempat 600, 600 ada tempat 600 setengah campur RM10 pun ada. Macam-macam pilih lah dia.
Dia tak ada masalah. Yang penting telur jelas tidak ada masalah. Baik. Jadi ibadah korban ini tidak sah melainkan dengan al-an'am, iaitu binatang berkaki empat atau ternakan untuk lembu, kambing, biri-biri dan semua jenis lah di dalamnya, dan sama ada jantan ataupun betina. Dan walaupun dia berkaki empat, yang jenis lain kijang, rusa, pelanduk tidak termasuk di kalangan kategori al-an'am. Kalau kaki dua lagi tak masuk. Tapi nak sembelih juga hari tu. Wali sembelih lembu aku tak ada, aku nak sembelih juga ayam. Dapatlah makan ayam. Mudah-mudahan ada pahala lah. Lepas tu dia jamu orang pula tu. Dia jamu hari kedua datang rumah aku. Aku masak, aku ada korban ayam. Tak kira lah aku pandai nama dia korban ke apa. Tapi mudah-mudahan ada bahagian pahalanya sebab dia sedekahkan ayam kepada orang, dia jamu orang makan ayam. Tapi kalau nama yang sebutkan ibadah korban ini adalah merujuk kepada al-an'am, iaitu binatang ternakan. Dan binatang itu hendaklah bebas daripada penyakit. Penyakit ni macam-macam lah. Penyakit zahir dan batin. Penyakit batin pun ada. Ada lembu kan, dia boleh kena penyakit gila juga. Jadi kena pastikanlah tak ada cacat bualan dan juga cacat akal fikiran. Akal fikiran pula tak ada cacat pada fikiran dia lah, otak dia. Boleh sakit. Baik. Dan haiwan ternakan itu tidak mempunyai kecacatan. Jadi sebutkan kecacatan seperti bertembang, buta, telinga koyak, dan patah dan sebagainya lah. Tak ada kecacatan lah. Jadi dicadangkan. Tahun lepas ada orang komplain ada satu lembu ni. Orang yang atur lembu ni dia tak mandi ke lembu tu. Dah. Jadi bila tak mandi ke lembu tu, ialah dengan kubang-kubang dia tu kan, yang dah keras tu, orang nak tipu atas dia pun takut. Dia minta takbir lain macam sikit. Dengan bau dia double. Bau tu dah harum, tambah pula yang gerak-gerak lama tu lagi harum. Jadi kok ya pun toki lembu basuh lah dulu. Jawatan kuasa tak biasa nak mandikan lembu takut. Jawatan kuasa pula dimandikan nanti. Dia tendang pula kan. Jadi mandikan. Ya biar hidup dia. Dulu bila orang letak lembu, lupa orang nak beri makan. Sekarang ni alhamdulillah pencinta haiwan ni. Jadi nak tumbangkan dia pun, tumbanglah dengan cara yang paling elok. Yang paling penting sekali orang yang mahir lah. Dan orang yang tak berapa mahir, dia belajarlah dengan orang yang mahir. Macam saya juga cuba nak menyembelih binatang sudah beberapa kali, tapi tidaklah nak dibandingkan dengan yang pakar-pakar tu, memang ketinggalan dah. Tapi tak apa. Orang-orang lain, kadang yang otai-otai ni, ustaz-ustaz yang lama ni, dia beri galakan supaya kita sampai satu masa kita pun lebih mahir, kita punya skill kita dan keyakinan kita tu untuk kita menyembelih. Sebab kadang yang orang sembelih ni kena guna tenaga juga. Yang biasa sembelih tu pun dah serida umur 70 lebih tangan dah tak kuat. Takut kan tangan orang yang pegang lembu tu pula dia sembelih kan. Dia buat pasal lain pula putus. Baik. Jadi syarat-syarat umurnya kita dah tahu lah. Unta ni 5 tahun ke atas. 5 tahun yang nak masuk tahun ke-6. Dan kemudian lembu itu masuk 2 tahun yang nak masuk tahun ke-3. Biri-biri ni 1 tahun yang nak masuk tahun ke-2 ataupun tanggal gigi hadapannya. Ini tuki-tuki lembu kambing memang tahulah. Baik. Jadi kita nak sebutkan syarat sembelihan. Syarat sah sembelihan ni. Masuk sembelih tu nak sah macam mana? Sebut macam sembelih tadi. Saya dah lama tak sembelih ayam. Ada satu sekolah jemput buat praktikal, terputus kembali. Berceramah buat terputus kembali. Ya Allah, malu besar gitu. Rasa orang ulu sampul tak ambil. Tapi ambil juga. Tak, terputus lagi tu. Ustaz tu pegang, kata okey dah ni, rasanya boleh lagi sikit Ustaz. Putus. Pun dia punya menyasar ayam tu takut. Ya Allah Akbar. Tapi saya dalam penerangan sebelum buat praktikal, kalau ada penerangan, saya kata kalau putus sah. Dia makruh dah nampak zalim lah. Tapi itulah.
Pendek kalau puyuh memang biasa lagi biasa putus tapi tak pula pukul dia kecil kadang kita takut juga datang orang tu suruh sembelih Perempuan imam tak tahu sunyi ada. Okey. Jadi bila sembelih pastikan dua urat pembuluh darah yang disebutkan wajadain itu wadajain ini adalah dua urat wadajain iaitu dua urat. Iaitu urat apa? Pembuluh darah. Iaitu dan urat marif, ini urat adalah makanan. Satu lagi urat halqum, putus, iaitu pernafasan. Jadi kita bila dah putus benda ni, kiri, tengah dan kanan, kita selesai Dan bila sebutkan tentang alat penyembelih ni mestilah yang tajam tahun ni pinjam pisau masjid. Barang masjid 200 lebih kita punya zaman berapa untuk ngaduk punya. Tak tahu siapa punya. Sehari nak sembelih baru nak pergi asar jadi itu yang tak berapa nak load tu. Tapi betul dengan pisau dia subhanallah besok dah insyaAllah panjang umur. Allah semoga Allah bagi kekuatan akan digunakan. Baik, macam mana perasaan dia guna pisau yang baru pula. Baik. Jadi bila lah saya sebutkan juga bila orang sembelih ni kadang orang kita ni dia heboh pasal terangkat-angkat. Tok ni dah sembelih untuk diangkat. Boleh angkat tak boleh angkat? Tanya soalan. Boleh angkat tak boleh angkat? Sebenarnya kalau ada keperluan, angkat-angkat dulu. Nak elakkan lembu tu heboh, angkat dulu. Takut kan tak angkat pula kan, dengan dia masuk dalam lubang darah tu. Ya tak, dan dia mesti selesaikan dalam waktu tu. Tak boleh dah angkat-angkat. Kau ambil air, haus. Imam tu haus minum air pula. Kau bilang lagi lah. Lembu tengah macam tu, lepas tu sambung balik. Tak boleh. Tapi dalam satu majlis masih dia tengok dah belum. Tu lagi boleh. Yang tak boleh tu dia meninggalkan tempat tu. Faham ni? Kadang-kadang dia kata jangan sembelih di bangkai. Dibangkaikan orang tu pula. Jangan kecil hati kalau dia tahu. Kalau betul-betul tapi kalau dah sembelih lah takdir ni dah putuslah halqum pembuluh darah dia. Urat makan dia bangun pula. Dah pernah berlaku mana Bangladesh pun ni. Steady dia bangun. Tak sengih lagi. Tunggu selfie je macam mana keadaannya? Itu di luar kebiasaan. Kalau dia mati, susah lah. Boleh makan? So memang dah cukup syarat dah. Tapi nyawa dia lebih macam ayam lah. Ayam kampung ni dah betul lah. Tapi itulah, bukan main berjalan sana, berjalan sini terjatuh tu bangun balik. Tapi binatang apa lagi macam burung yang kata nyawa panjang? Itik. Saya tak makan itik, orang cerita. Nak macam mana kalau dah memang macam tu, yang penting cukup. Dan tak nak dia mati disebabkan, bukan disebabkan sembelih, tapi disebabkan lain. Kan? Nampak dia tadi macam lembu tadi dia sembelih. Tadi nampak dia bangun, ambil batu tela, empuk atas kepala dia. Contohlah kan? Nampak dah lepas dah sembelih, dah okey dah. Monta buka tali, dia berjalan boleh. Kejar ambil batu-batu pula. 3-4 orang balik kebuk, jatuh mati. Itu tak boleh. Kerana bimbang matinya itu bukanlah daripada kesan yang akibat disembelih, tetapi daripada kesan hentakan daripada batu-batu tadi. Baik. Dan yang seterusnya kita nak berniat ini, kita niatlah korban sunat pada orang yang ni. Orang yang nak sembelih tu diniatkan pada orang yang menyertai korban itu, disebutkan nama-namanya. Bagi penyembelih itu dikatakan kalaulah penyembelih itu yang tidak menyertai korban, kalau dia korban, dia sembelih, maka disebutlah ini korban wajib, ini adalah korban sunatku.
kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan disebutkanlah nama-nama kalau dia adalah wakil kepada yang lain ini biasalah cuma kalau kita dah serahkan, ada orang dia dah serahkan awal kepada nama-nama tu, biarlah diuruskan. Apakah mencukupi dengan sekali, maka boleh dia dah serah pada pengurusi ni, lepas tu pengurusi pula pergi beritahu kepada tukang sembelih, wakil atau wakil, hukum je sah, tidak ada masalah baik. Dan yang seterusnya perkara yang sunat lagi, kita disebutkan bertakbir lagi, membaca bismillah dan kita menarik di bawah kulitnya, bawah lehernya, kulit bawah lehernya kita tarik supaya mengurangkan lagi kesakitan dah bila dia tegang ni kan. Dia yang cantik tu, orang yang sembelih tu, kalau kita tengok dia punya buka dia tu rata saja. Dia tak berapa cantik tu, bergigi-gigi koyak sana, koyak sini. Macam kita mama hantu kan, nama kata apa. Ya barangkali dia tidak mahir lagi. Cuma tak apalah, orang yang tak mahir jangan sampai dia tak berani nak buat kerana apa? Kerana kalau kata kita tak buat sekali, dua kali, sampai bila kita tak mahir. Dan pastikan bila hari yang ada berbelah-belah ekor ni, pastikan gunakan tenaga-tenaga yang baru. Khususnya macam di Rimau ni berapa belas saya dengar 14. Jadi bagi orang yang ada, contohnya yang dapat kenal pasti di kalangan anak-anak muda, bagi dia keluar. Tempat saya tu bagi pernah sekali tu ustaz saya sendiri, rupanya bos saya tahu dia kali pertama. Saya dah start berapa tahun, dia kata dengan saya dia kali pertama, padahal dia bos saya. Hebat dia. Habis dia kata tak Ustaz, Ustaz jangan takut Ustaz, saya boleh Ustaz, saya kan nak murid Ustaz. Takkan Ustaz tak boleh. Tahun pertama dia sembelih satu je, tahun ketiga wali dah tak ada, semua dia sembelih. Ada. Dia dah yakin tapi dia buat datang dengan spek yang bagus, pakai apa tu pisau yang baik dan sebagainya. Itu antara kriteria. Sebab apa kita nak keluarkan lagi bakat-bakat yang baru supaya ramai yang boleh untuk berbakti dalam masyarakat wallahu ta'ala alam. Ada soalan lagi nak tanya? Ustaz, kita balik pada yang awal tentang orang angan-angan dan juga yang kata korban wajib dan juga angan-angan. Adakah benda itu jadi satu berbeza? Kalau ini kan adakah benda itu jadi nazar atau apa? Okey. Nazar ni dia ada dua keadaan lah. Tapi nazar ni dia merujuk kepada lafaz. Dia benda lafaz, benda yang kalau dalam hati je tak kira. Yang dia lepas pada tahun ini wajib ke atasku, mesti aku wajib buat korban. Maka wajib pada dia. Itu tak ada pusing lagi. Jadi dia jangan, nazar dia macam sumpah juga kalau dia tak buat, dia kena kafarah sumpah juga. Sebab dia dah berjanji untuk dia lakukan. Kalau aku dapat sekian-sekian ni, aku dapat lah PSS hari tu, apa? PKP, apa benda tadi tu, dah habis dah lupa pula. Dia tu yang dapat, RM1,000, dapat berapa tu, panggil lampu, prihatin. Bantuan prihatin negara jadi dapat tu aku akan gunakan ini untuk ambil satu bahagian. Wajib atas hari itu ambil satu bahagian korban. Maka wajiblah dia ambil satu bahagian korban. Jangan bila dah dapat tu buat tak tahu je, dah habis dah habis. Itu dia antara diri dia dengan Allah SWT. Apabila dia tidak melaksanakan nazar, dia berdosa, dia sumpah yang dusta. Jadi jangan kita melakukan demikian. Jadi kalau dia dalam hatinya dia niat, mudah-mudahan niat yang baik, niat yang ikhlas itu dapat satu pahala. Memang dia nak buat. Tapi itulah bila sampai saat nak buat tu, tayar kereta pula pecah 2 biji. Nak buat macam mana? Contoh, okey. Mudah-mudahan dapat juga pahala. Mudah-mudahan Allah Taala. Itu tadi Ustaz, yang kata time meletup tu tadi tak apa. Tak apa, kalau katalah sunat dah. Kalau dia berniat dalam hati tapi kalau dia nazar kau pandai lah. Dia kena cari lah.
dalam simpanan tabung haji, tabung apa, tabung rimau ke. Dia kena cari. Kalau dia bernazar wajib untuk dilaksanakan. Allah Ta'ala. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa sekadar ini dapat kita bincangkan. Saya sebutkan tadi berkaitan dengan pembagian. Jadi adalah sunnah yang besar. Dan hari raya Aidil Adha adalah hari raya besar. Kita bertakbir bermula daripada hari ini secara berterusan, mutlak itu sehinggalah kita mengerjakan solat sunnah Aidil Adha. Dan kemudian kita akan bertakbir muqayyad, iaitu pada setiap kali habis solat sehinggalah hari ke-13 Zulhijjah. Pada penghabisan itu hari waktu solat asar. Jadi begitu besar pada hari ini. Dan semoga Allah Ta'ala makbulkanlah doa permintaan kita, selamatkan kita lah ramai pada rindu nak pergi umrah bahkan nak pergi haji dan sudah tersekat dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa hilangkanlah dengan sumber sakit ini, dan mudah-mudahan tidak kembali lagi. Kita hari itu dah hampir-hampir dah kembali balik. Itu barangkali adalah hikmahnya yang Allah SWT nak berikan kepada negara kita khususnya, dan kepada dunia dan secara amnya untuk berhati-hati dan menjaga keselamatan diri dan juga orang lain. Jangan mudaratkan diri dan mudaratkan orang lain. Allah Ta'ala alam. Mak, tanya lagi. Okay. Kalau saya keluar modal, untuk kata dia korban dia lah, dia tak boleh potong buku lah, kan? Yeah. Nama dia masuk korban. Kalau saya macam mana? Tak ada sebab apa dia taja orang korban ni kan. Dia yang sunat simpan kuku, tidak memotong kuku, rambut dan sebagainya, itu hanya pada orang yang nak korban, dia sebagai penama korban. Kalau dia tak korban, tak apalah dia bagi hari itu kan, ataupun dia berikan duit kepada orang, suruh orang tu korbankan untuk diri dia. Dia taja orang lah, dia tak korban untuk diri dia, itu tak ada. Dan perkara ni adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dia wallahu alam, kenapa dia simpan. Jadi lepas dah sembelih binatang korban kita, barulah kita bersihkan diri kita, nak cukur ke, potong dan sebagainya. Allahu alam. Jadi yang baik itu datang pada Allah, yang kurang saya mohon ampun maaf. Dalam bicara saya, berakhlak saya temukan atas sebab kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kami ini, ya Allah, majlis yang Engkau, yang Engkau rahmat. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini, ya Allah, perpisahan yang Engkau, yang Engkau rahmat. Jangan Engkau jadikan di antara kami ini dan lainnya permusuhan, persenjataan dan perkara yang tak ada rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah kejahilan pada diri kami, muliakanlah kami dengan sinar kefahaman, bukakanlah pintu hati kami untuk ilmu, ya Allah. Hiasilah diri kami dengan akhlak yang baik dan kesantunan. Jadikanlah kami ini, ya Allah, hamba-Mu yang cinta akan ilmu, mendengar berbagai pendapat dan mengikut yang terbaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.